Kajian Separuh Penggal Rancangan Malaysia ke-12 RM ke-12 yang dibentangkan di Dewan Rakyat semalam mengubah suai pelaksanaan pelan ekonomi untuk disesuaikan dengan ekonomi madani yang lebih membela kebajikan rakyat. Kerajaan Perpaduan tidak mengambil pendekatan biasa dalam menilai rancangan pembangunan negara. Sebaliknya meliputi dasar dan kaedah baharu untuk menghadapi cabaran semasa. KSP RM ke-12 dan pemerkasaan ekonomi, topik ini akan dibincangkan dalam Bual Bis selepas ini. Teruskan bersama kami untuk 30 minit yang berikutnya. Salam Malaysia Madani, saya Hazel Desmond dan ini BIS Malaysia edisi Selasa 12 September 2023. Selain bersiaran di saluran TV1, anda juga boleh ikuti kami di Facebook Live dan YouTube BIS Malaysia. Kami mulakan dengan perkembangan tempatan. Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri MITI melihat kajian Separuh Penggal RM ke-12 bersifat komprehensif. Menterinya Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata ia memberi tumpuan menyeluruh kepada pelbagai sektor dan bidang meliputi industri halal dan TVET bagi melonjak ekonomi negara. Dari perspektif MITI, banyak isu-isu yang telah dibangkitkan adalah isu-isu yang saya rasa the timing is right. Ya. Contohnya dari sektor E&E, macam mana kita nak kukuhkan industri-industri yang ekonomi kompleksitinya lebih tinggi, isu TVET, isu apa dan STEM. Ya. Kita dari segi bakat atau talent pool kita perlukan lebih banyak fokus kepada memastikan kita ada supply of good talent. Dan minat student kita dalam STEM itu pun pernah ada disebut. Tambah beliau, fokus kepada keterangkuman juga perlu diberikan agar kajian ini memberi manfaat kepada semua lapisan masyarakat. MITI akan mendalami intipati kajian yang telah dibentangkan Perdana Menteri bagi memastikan pertumbuhan Malaysia terus berkembang. Dan ini pula mengenai perkembangan industri halal negara yang dilihat berpotensi tinggi dan berupaya menarik lebih banyak pelaburan luar. Jelas Menteri Luar Negeri Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir, lonjakan dalam bidang berkenaan wajar diperkasa sebagai satu strategi baharu ekonomi negara. Ini dibuktikan menerusi siri lawatan Perdana Menteri ke negara seperti China dan Vietnam yang menyentuh kemahiran negara dalam perbankan Islam. Dari sudut KLN, Kementerian Luar Negeri, saya melihat ada beberapa perkara penting yang boleh kita laksanakan bersama, iaitu pertama yang berkaitan dengan industri halal yang disebutkan oleh Yang Amat Berhormat, iaitu kalau kita lihat dalam rangka lawatan Yang Amat Berhormat ke seluruh dunia, seringkali Malaysia menjadi tumpuan dalam soal industri halal ini. Malah banyak negara luar yang memohon kepakaran Malaysia. Lantaran itulah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah pun mengarahkan supaya satu strategi penting hendaklah dibuat bagi menjadikan industri halal ini adalah satu bidang baru yang boleh Malaysia terokai. Datuk Seri Dr. Zamri ditemui media di Parlimen. Dan seterusnya kita tinjau pula perkembangan pasaran yang disediakan oleh PNB Investment diikuti harga komoditi setakat pukul 12.30 hari tadi.
Baik, menyusul selepas ini segmen Bolbis bagi membincangkan topik KSP-RM ke-12 dan pemerkasaan ekonomi bersama dengan panel undangan di studio selepas ini. KSP-RM ke-12 bukan kajian separuh penggal biasa tetapi melibatkan anjakan baharu agenda pembangunan negara kerajaan perpaduan. Ia diselaraskan dengan kerangka ekonomi madani memperkasa rakyat yang disokong Pelan Hala Tuju Peralihan Tenaga Negara NETR dan juga Pelan Induk Perindustrian Baharu 2030 NIM 2030. 17 anjakan utama diperkenal sebagai pemangkin utama melalui 71 strategi dan inisiatif utama bagi menghasilkan keberhasilan yang disasarkan. Anjakan baharu ini antaranya termasuklah tumpuan khusus kepada beberapa perkara seperti menoktahkan kemiskinan tegar dengan 1.5 bilion ringgit diperuntukkan untuk program meningkatkan pendapatan. Selain reformasi struktur ekonomi kepada bidang seperti industri peralihan tenaga, industri digital, E&E bernilai tinggi, keterjaminan makanan dan industri nadir bumi. Serta tumpuan turut diberikan kepada ekspor perkhidmatan seperti perkhidmatan global, industri kreatif, aeroangkasa dan pelancongan. Dan bagi mengupas dengan lebih lanjut mengenai intipati kajian berkenaan bersama saya di studio ketika ini, Timbalan Pengarah Penyelidikan Hazanah Research Institute KRI, Puan Hawati Abdul Hamid di studio bersama saya. Terima kasih Puan Hawati sudah hadir bersama kami untuk berkongsi buah fikiran dan juga pandangan berkenaan dengan kajian separuh penggal yang telah dibentangkan semalam. Mungkin untuk permulaan, apa mungkin yang boleh dirumuskan oleh Puan Hawati apabila melihat kepada kajian separuh penggal RM ke-12 semalam? Okey, terima kasih kepada BIS Malaysia kerana menjemput saya. Sama-sama. Sekiranya kita sorot kembali apabila RMK12 dibentangkan pada 2021, pada waktu itu Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Ismail Sabri yang membentangkan RMK12. Pada waktu itu kita baru saja keluar daripada krisis pandemik COVID-19 dan kalau kita lihat tema pada waktu itu lebih kepada tema-tema seperti menjana semula ekonomi dan bagaimana kita ingin mengembalikan momentum pertumbuhan seperti bagaimana kita hendak membangkitkan semula PMKS yang banyak terjejas dan bagaimana kita ingin mengadaptasi teknologi digital ke dalam ekonomi negara. Dan KSP RMK12 ini saya rasa merupakan wacana untuk kita semak balik pencapaian yang telah dicapai dalam 2 tahun yang lepas dan juga bagaimana kita boleh melaraskan pelaksanaan dan menambah baik pelaksanaan matlamat yang telah digariskan dan melihat kepada pertumbuhan yang pemulihan ekonomi negara yang boleh saya anggap positif. Saya lihat tema untuk di bawah KSP RMK12 ini lebih kepada anjakan-anjakan yang lebih berani. Contohnya kita daripada bercakap tentang menjana semula ekonomi, kita hendak melonjakkan lagi pertumbuhan ekonomi dan juga digariskan juga bagaimana reformasi struktur ekonomi yang akan dilakukan oleh kerajaan tidak terkecuali tidak terhad kepada reformasi ekonomi juga kepada reformasi fiskal yang amat diperlukan tanpa mengabaikan isu-isu lama yang masih lagi belum selesai seperti isu-isu kemiskinan, sekolah daif dan sebagainya. Dan saya lihat pada KSP RMK12 ini telah diambil peluang oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk menjajarkan semula pelan-pelan yang ada di dalam idea
idea yang telah beliau ada untuk menjajarkan bagaimana RMK12 ini boleh dijajarkan dengan ekonomi bandani, dan saya lihat beliau telah menggariskan at least dengan jelas matlamat, 3 matlamat utama di bawah plan ini, iaitu satu, bagaimana negara hendak mencapai status negara berpendapatan tinggi, dan bagaimana juga tidak mengabaikan kesejahteraan rakyat, dan ini haruslah didokongi oleh nilai-nilai kemampanan juga tata kelola. So mungkin saya bermula dengan situ dulu. Ya, Puan Hawati, kalau dilihat juga apa antara mungkin pencapaian paling signifikan untuk tempoh 2 tahun sebelum ini, bermula 2021 dan 2022, dan apa antara inisiatif-inisiatif utama yang telah pun menarik perhatian pihak KRI terutamanya? Okey, so kalau kita bercakap tentang pencapaian, mungkin saya boleh mulakan dengan prestasi perbelanjaan. Kalau kita lihat dari segi peruntukan yang diperuntukkan di bawah RMK12, ianya berjumlah lebih kurang 400 bilion. Dan semalam Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah mengumumkan kenaikan siling sebanyak 15 bilion lagi, yang membawa jumlah sebanyak 4,015 bilion. Dan daripada jumlah ini, sebanyak 34% telah pun dibelanjakan. Maknanya kita masih ada about lebih kurang 66% lagi yang belum dibelanjakan, dan dijangkakan bahawasanya sebanyak 9 bilion secara puratanya akan perlu dibelanjakan setiap tahun sehingga kita capai tahun 2025. Dan mana prestasi ini saya rasa perlu dilihat secara sistematik agar kita dapat membelanjakan peruntukan yang telah dikenal pasti itu secara efektif. Dan dari segi pencapaian sasaran pula, kita lihat bawah RMK12 yang lepas telah digariskan sebanyak 175 sasaran, dan hanya sebanyak 31% baru dicapai. Bermakna dia ada lebih kurang 70% lagi yang masih memerlukan usaha-usaha yang jitu untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah digariskan. Tetapi mungkin kalau boleh saya berkongsi tentang pencapaian-pencapaian sasaran tersebut, saya rasa ini banyak bergantung dengan pemulihan-pemulihan positif yang ditunjukkan dari segi perkembangan ekonomi negara. Contohnya, kita lihat semasa pandemik dahulu, pertumbuhan ekonomi menyusut 5.5%, tetapi kita telah berjaya bangkit semula dengan pertumbuhan ekonomi yang positif sebanyak lebih kurang 5% pada tahun 2021 dan 2022. Dan di samping itu kita juga lihat GDP per kapita juga meningkat daripada 42 ribu kepada 52,000 pada tahun 2022. Dan kalau kita tengok kepada pendapatan isi rumah, saya sebenarnya menjangkakan mungkin kita akan lihat penyusutan dari segi pendapatan isi rumah, tetapi perkara tersebut tidaklah berlaku, walaupun berlaku pertumbuhan yang sedikit perlahan dari segi pendapatan isi rumah, tetapi ianya masih berkembang. Contohnya, purata pendapatan isi rumah pada tahun 2019 sebelum COVID adalah sebanyak 7,900, dan kita berjaya mencapai purata pendapatan isi rumah sebanyak 8,500 pada tahun 2022. Ini bagi saya menunjukkan daya tahan dan kemampanan ekonomi negara, walaupun kita menghadapi cabaran besar semasa COVID-19, tetapi saya tidak nafikan ada banyak kesan-kesan kepada setengah segmen masyarakat, tetapi secara keseluruhannya kita masih mampu bangkit dengan agak cepat daripada krisis yang telah berlaku. Kalau dilihat secara ringkas, Puan Hawati, strategi makroekonomi, bagaimana Puan melihat penambahbaikan yang dilaksanakan melalui KSP RMK12 ini?
So kalau kita lihat dari segi strategi makroekonomi dalam dokumen RMK KSP RMK 12 tu telah digariskan sebanyak lebih kurang 5 strategi makro untuk mencapai sasaran RMK 12. Contohnya seperti mempercepatkan reformasi struktur, mempukuhkan perdagangan luar dalam rantaian bekalan, mengoptimumkan potensi ekonomi wilayah dan juga menambah baik kawal selia kerajaan. So dari segi strategi makro ini mungkin yang menarik perhatian saya adalah bagaimana kerajaan mempunyai tekad untuk memberi tumbuhan kepada industri yang dapat melonjakkan pertumbuhan ekonomi dan juga mewujudkan peluang-peluang pekerjaan yang lebih berkualiti. Dan di bawah strategi-strategi yang berkaitan dengan yang dipanggil high growth, high value industry ini, kita lihat seperti industri berasaskan peralihan tenaga itu, kita lihat sebanyak 10 projek utama telah pun dikenal pasti di bawah RMK 12 dan ini akan mewujudkan sebanyak 23 peluang pekerjaan kepada masyarakat, terutamanya di pekerjaan semi kemahiran separa mahir. Dan kita juga tengok bagaimana enabler ataupun Catalyst kepada pertumbuhan ini perlulah didokong oleh industri-industri yang berteraskan digital teknologi dan juga E&E. Dan lebih daripada itu saya rasa kerajaan juga ingin juga memberi tumpuan terhadap kemampanan fiskal negara kerana apabila kita bercakap untuk melonjak ke pertumbuhan, ianya perlu juga didokong dengan usaha-usaha kerajaan ataupun inisiatif-inisiatif yang perlu disuntik oleh kerajaan dan di sinilah memerlukan hasil yang lebih mampan dan di mana kerajaan juga telah mula berbicara bagaimana kita hendak melaksanakan reformasi fiskal seperti bagaimana kita ingin mengembangkan asas percukaian atau hasil negara melalui cukai keuntungan modal, cukai karbon dan juga reformasi subsidi. Baik, selepas ini kita akan melihat kepada keutamaan perbelanjaan dalam kajian separuh penggal RM ke-12 ini dan teruskan bersama kami, jangan ke mana-mana. Jaminan pada semua rakyat, golongan minoriti, golongan terpinggir, golongan di pedalaman, bahawa setiap rakyat dan warga negara ini akan dipertahankan hak mereka. Ikuti mesyuarat khas penggal kedua Parlimen Malaysia ke-15 di Dewan Rakyat pada 11 hingga 19 September 2023 dan di Dewan Negara pada 20 hingga 26 September 2023 pada 10 pagi hingga 12 tengah hari di TV1 dan saluran berita RTM. Kerajaan akan menyediakan RM60 juta dana pembiayaan peluang kedua kepada perusahaan kecil dan sederhana dan usahawan inovatif dalam sektor pembuatan dan perkhidmatan untuk bangkit semula daripada kegagalan dan terus menyumbang kepada ekonomi negara. Penerima gunaan teknologi dan pendigitalan serta peningkatan kegiatan R&D dan daya cipta akan digalakkan agar PMKS dapat meningkatkan produktiviti dan kekal berdaya saing. PMKS akan didorong untuk mematuhi keperluan ESG bagi menjamin penyertaan dalam rantaian bekalan global yang mampan. Baik, dalam tempoh kurang 3 tahun menjelang 2025, kerajaan melalui kajian separuh penggal RM ke-12 akan memberi tumpuan kepada infrastruktur asas untuk rakyat. Ini termasuklah dalam sektor kesihatan, pendidikan dan juga rangkaian jalan serta pengangkutan. Terus saja saya ajukan persoalan kepada Timbalan Pengarah Penyelidikan KRI, Puan Hawati Abdul Hamid yang bersama kami ketika ini. Bagaimana Puan melihat antara manfaat kepada rakyat terutama dalam menangani isu dan juga permasalahan yang masih dihadapi ketika ini?
Okey, kalau kita lihat kepada usaha-usaha yang ingin dilakukan oleh kerajaan, kebanyakannya kalau kita lihat adalah untuk merangsang atau melonjakkan pertumbuhan ekonomi, dan secara langsungnya perkara-perkara yang ingin dilaksanakan ini akan memberi manfaat kepada masyarakat ataupun rakyat. Perkara utama saya rasa dari segi pertumbuhan ekonomi adalah usaha kerajaan untuk meningkatkan pelaburan dari dalam sektor-sektor atau industri-industri yang strategik yang boleh mewujudkan peluang-peluang pekerjaan yang kita rasa kita perlu mewujudkan peluang pekerjaan yang lebih berkualiti. Tidak sahaja sekadar mewujudkan pekerjaan, tetapi kita hendak memberi pulangan yang lebih baik kepada rakyat. Dan daripada investment pelaburan-pelaburan yang dah dikenal pasti seperti di bawah pelan industri negara dan pelan transisi ekonomi, contohnya seperti di bawah NIMP, dijangkakan sebanyak 3.3 juta pekerjaan akan diwujudkan sehingga 2030, dan kita amat berharap ini akan memberi peluang yang lebih kepada tenaga kerja kita untuk mengambil manfaat daripada situ, terutamanya dari segi pendapatan. Itu satu. Yang kedua, kita juga ingin melihat pertumbuhan gaji itu. Contohnya di bawah NIMP, diletakkan sasaran untuk meningkatkan purata gaji daripada 1,900 sekarang kepada 4,500 setakat tahun 2030. Ini saya rasa adalah satu sasaran yang tinggi, ambitious, tetapi mungkin kita perlukan sasaran-sasaran yang tinggi agar kita berusaha lebih keras untuk mencapai matlamat-matlamat yang telah digariskan. Di samping itu, dari segi gaji juga, kerajaan juga telah menggariskan beberapa dasar-dasar yang akan mendorong kepada peningkatan gaji, seperti penetapan gaji minimum yang lebih sesuai, selaras dengan keadaan kos sara hidup semasa, gaji progresif, dan juga bagaimana kita hendak menetapkan gaji yang wajar, yang selaras dengan standard of living di Malaysia lah, selaras dengan kita sebagai sebuah negara berpendapatan tinggi. Dan seterusnya, saya juga rasa selain daripada mewujudkan peluang-peluang pekerjaan ataupun memperkasakan ekonomi rakyat, kerajaan juga tidak lupa dari segi untuk membantu golongan-golongan yang mungkin tidak mampu untuk participate secara automatik dari segi mengambil peluang ekonomi itu, dan di situlah memerlukan sistem perlindungan sosial yang lebih komprehensif, dan juga bagaimana kita ingin menangani ataupun menghalang rakyat daripada jatuh miskin melalui program-program perlindungan sosial yang ada. So sedikit tentang membasmi ataupun menoktahkan kemiskinan ni, saya rasa itu satu tekad yang tepat ditetapkan oleh kerajaan untuk menoktahkan kemiskinan bagi sasarannya akhir tahun ini. Cuma mungkin dari segi kemiskinan tu kita perlu juga recognize bahawasanya kemiskinan ni kadang-kadang dia bukanlah sesuatu yang dia statik. Maknanya rakyat boleh ataupun individu boleh masuk dan keluar daripada kemiskinan tu kerana risiko-risiko ataupun kejutan-kejutan ekonomi yang berlaku, dan di situlah kita perlukan perlindungan sosial yang dapat
segera disalurkan apabila seseorang itu jatuh miskin. Itu satu. Tapi yang kedua, kita juga perlu sedar bahawasanya ada juga segelintir masyarakat yang mungkin tidak mampu untuk keluar daripada kemiskinan. Contohnya golongan-golongan yang kurang upaya ataupun sakit ataupun warga emas yang tidak mampu untuk bekerja. Dan dari segi sinilah bantuan-bantuan sosial perlu terus ada supaya kita dapat satu menghalang kemiskinan dan juga membantu mereka yang jatuh di bawah paras kemiskinan untuk menikmati kehidupan yang wajar lah. Ya, saya kira itu antara ruang penambahbaikan yang perlu dipertimbang segera oleh kerajaan untuk memastikan sasaran ataupun matlamat yang ditetapkan di bawah RMK ke-12 ini mencapai sasarannya sehingga 2025 nanti. Bagaimana pihak dari kacamata penyelidik ekonomi apabila melihat kepada segala dasar dan juga inisiatif yang diumumkan ini boleh membawa kita ke landasan yang tepat untuk mencapai agenda ekonomi Malaysia Madani? Okey, kalau kita tengok dari segi ekonomi madani itu kerajaan telah menggariskan tiga objektif utama, iaitu menjadikan negara Malaysia sebagai negara berpendapatan tinggi. Yang kedua, kita juga tidak hendak mengabaikan kesejahteraan rakyat. Maknanya kita hendak menjadi negara yang berpendapatan tinggi, tetapi kita juga hendak memastikan bahawasanya manfaat itu dikongsi atau dimati oleh semua. Dan lebih daripada itu, saya rasa kerajaan juga hendak melihat pencapaian negara itu lebih mampan. Dan dari situlah saya lihat bagaimana aspek-aspek sustainability dari segi alam sekitar dan juga tata kelola sangat-sangat ditekankan di bawah falsafah ekonomi madani. Dan kalau kita hendak kaitkan RMK 12 ni dengan Malaysia Madani, kita tengok bawah kerangka ekonomi madani ditetapkan 3 pertumpuan. Satu, untuk meningkatkan lantai, meningkatkan ceiling dan juga memastikan good governance ataupun tata kelola yang baik. Dan di sini telah digariskan beberapa isu inisiatif yang ingin kita mantapkan dari segi tata kelola, seperti Akta Tata Kelola Sektor Awam, pasukan petugas khas reformasi sektor awam, dan juga jawatan kuasa pemantauan pelaksanaan projek-projek di bawah RMK 12. Ya, baik, secara ringkas pastinya Puan, kita tahu bahawa anjakan baharu dan juga perancangan perbelanjaan KSPM ke-12 ini akan disokong oleh pembaharuan kemampanan, tata kelola dan juga sistem penyampaian kerajaan. Beberapa setengah minit ini, Puan, secara ringkas rumusan untuk perkongsian hari ini. Okey, saya rasa semua pelan ataupun perancangan telah disusun dan dibentangkan. Ya, cantik di atas kertas. Ya, cantik di atas kertas, dan memang agak sukar untuk kita mencari apa-apa kecacatan daripada pelan-pelan jangka panjang seperti ini. Apa yang penting sekarang adalah pelaksanaan. Dan untuk mencapai itu kita memerlukan kerajaan yang stabil dan juga kita memerlukan sokongan daripada semua pihak, tidak kira dari segi kerajaan, swasta dan juga rakyat itu sendiri. Baik, terima kasih Puan Hawati Abdul Hamid, Timbalan Pengarah Penyelidikan KRI, untuk perkongsian pandangan itu tadi. Dan Base Malaysia edisi Selasa berakhir di sini. Program Pastikan Sahih menyusul selepas ini. Saya Hazil Desmond, Malaysia Madani, tekad berpaduan penuhi harapan.